Jadi kenapa buat kali kedua saya berbahas tentang isu ini? Sebab kami melihat isu ini penting untuk kita memaparkan Islam yang konsisten. Ajaran Islam yang konsisten. Bukan saya nak kata ada Islam yang tak konsisten. Tak. Islam adalah agama yang mutanasiq. Satu agama yang harmonius. Setiap bahagian dia itu bersepadu. Tetapi kadang-kadang sebagai umat Islam, kita memaparkan Islam sebagai agama yang ada titik-titik percanggahan. Ada ajaran-ajaran yang menyanggahi rationality, yang menyanggahi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dan menyanggahi akal manusia. Dan perkara ini bukan ringan, dia bukan benda yang kecil. Dia boleh yang pertama sekali memaparkan Islam sebagai satu agama yang buruk, dan yang kedua, dia boleh menghilangkan keyakinan orang Islam sendiri kepada agama Islam. Apabila mereka mendengar kalam-kalam berkenaan dengan agama yang mengandungi percanggahan, maka secara automatik orang-orang yang berfikir, saya tak bercakap tentang yang tak nak berfikir, yang nak telan saja apa yang mereka dapat, mereka telan. Orang macam ni, I'm not talking about them. Saya bercakap tentang orang yang berfikir, orang yang cerdik, yang berfikir. Orang-orang macam ni, bila dia dengar kalam-kalam ilmuwan, bila dengar kalam-kalam ulama ataupun asatizah yang ada percanggahan dalam sesebuah aliran ataupun sesebuah pemaparan agama ni ada percanggahan, dia akan persoal apa? Mungkin dia akan persoalkan ustaz tu, tapi mungkin ada di kalangan mereka yang akan mempersoalkan Islam itu sendiri. Dia akan tanya, ni doesn't make sense. Kan? Satu sekejap kata dekat atas, lepas tu kata turun ke bawah. Kan dua-dua kita kena ambil secara literal. Ni saya nak ajak sahabat-sahabat kita yang belah sana yang kata, saya terima dan saya ambil secara literal dan secara hakiki. Sampai hari ni tak ada orang jawab soalan ni kita tanya. Nanti saya akan buka lagi isu ni. So, isu percanggahan ni jangan main-main. Ada anak-anak muda yang murtad kerana isu-isu seperti ini. Mereka menganggap tak mungkin ini datang daripada Tuhan. Nampak tak? Itu rumusan yang mereka akan bagi. Mereka kata tak mungkin ini datang daripada Tuhan. Kalau datang daripada Tuhan, kenapa ada percanggahan yang begitu jelas? So hakikatnya bukan agama Islam itu yang bercanggah, tetapi kefahaman ataupun ajaran sebahagian orang terhadap apa itu Islam yang kelihatannya nampak macam bercanggahan. Saya ambil contohlah. Kita jangan simpan-simpan benda ni. This is a genuine question yang Asy'ariyah tanya sebenarnya. Bukan nak sebarkan syubhat. Kalau kamu nak pandang benda ni sebagai Asy'ariyah nak sebarkan syubhat, kan, nak menafikan Quran Sunnah, itu terpulang kamulah. Tetapi kalau anda jujur untuk dengar penghujahan, nak dengar persoalan orang, kenapa Asy'ariyah tak boleh nak terima apa yang kami pegang? Benda ni simple, terima sajalah. Kenapa Asy'ariyah tak boleh buat benda tu? Kalau kamu benar-benar nak faham, kami nak tanya soalan ni. Tolong jawab soalan ni. Jangan bermain label, jangan bermain sentimen. Kalau kamu benar, ada kebenaran. Yang kamu anggap jalan kamu, jalan salafiyah tu, ada kebenaran yang mutlak. Jawab soalan ini. Kamu mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas secara fizikal, hissi. Sebab itu, sehingga ada yang mendakwa orang yang di atas bukit itu lebih dekat dengan Allah berbanding dengan orang yang di bawah bukit. Ini jangan nafi, ya. Semalam Ustaz Nawawi ada post benda ni, dan kelihatannya banyak orang trigger. Trigger tu mungkin bukan kerana hujah, tapi mungkin kerana gaya bahasa, kemungkinan. Dan kemungkinan juga kerana kedua-duanya sekali. Okay? So, atas secara fizikal, walaupun mungkin sebahagian pihak tak sebut secara fizikal, dia hanya kata atas. Saya tak kata pun ulu hissi, saya hanya kata atas. Tetapi ada di kalangan panutan-panutan salafiyah yang menggunakan ulu hissi, keatasan yang berbentuk fizikal. Sebab tu Ad-Darimi menyatakan orang di atas bukit lebih dekat dengan Allah daripada orang yang di bawah bukit. Maksud dia itu keatasan secara fizikal. Beza orang yang di atas bukit dengan orang di bawah bukit tu adalah mungkin beberapa meter ataupun beberapa ratus meter. Itu yang membuatkan yang di atas lebih dekat. Maksud dia keatasan ataupun kedekatan secara fizikal, secara jismi. Itu satu poin.
Kemudian, bila datang hadis nuzul, bila datang hadis, hujah ni awak pernah dengar dah, tapi jawapan kita tak dengar dengan betul. Pihak sana dah pernah dengar pun hujahan kita yang ni, tapi jawapan yang mantap kita belum terima lagi. Hadis sahih mengatakan setiap sepertiga malam Allah Subhanahu Wa Taala nuzul. Nuzul ni apa? Kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, bermaksud turun. No. Bagi Asy'ariyah, kita kata naik ataupun turun, kalaupun bahasa itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan naik dan turun yang berbentuk intiqal ataupun zawal. Dia bukan perpindahan. Bukan perpindahan. Tetapi kalau awak kata Tuhan turun, turunlah. Dia kata ala haqiqatihi, bidzatihi. Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat dia turun. Seperti mana dia di atas arasy dengan zat dia secara hakikat. So Tuhan turun secara hakikat dengan zat dia di setiap sepertiga malam. Satu fakta kita tak dapat nak tolak, bahawa 1/3 malam ni berpindah-pindah. Dia bukan di satu tempat dalam satu masa yang sama, dia berpindah-pindah. Jadi kalau kita nak ambil secara hakiki bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan zatnya, maka adakah anda menerima Allah Subhanahu Wa Taala juga berpindah-pindah mengikut peredaran malam itu? Itu satu soalan. Kemudian kamu mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala fauqal arsh. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsh. Di atas langit yang ketujuh, di atas arsh. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala 1/3 malam di langit bumi, fi sama'id dunya, dan sama'id dunya ni tak pernah berhenti semenjak adanya bumi ini. 1/3 malam itu tidak pernah berhenti semenjak adanya muka bumi ini. Betul? Semenjak bumi ini berputar lah. 1/3 malam itu sentiasa berada di atas muka bumi ini. Maka conclusion dia apa? Conclusion dia Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasy dia. Dan dalam masa yang sama, dia juga berada di sama'id dunya. Betul? Sama'id dunya tu apa? Langit bumi. Sebab langit kan ada 7 petala kan? Dia orang kata atas langit yang ketujuh itulah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap sepertiga malam Allah turun ke mana? Langit dunia. Langit dunia tu langit yang paling bawah sekali. So sekarang soalan dia, sekarang ini, this very moment ini, Allah Subhanahu Wa Taala dekat mana? Nak kata dia dekat atas arasy, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia juga sedang ada di bumi, di langit bumi sekarang ni, 1/3 malam. Saya nak tanya, soalan ni legit ke tak legit? Ke soalan ni setakat nak lontar syubhah ahli kalam? Orang yang berfikir dia akan tanya soalan ni. Okey, saya ambil Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy secara hakiki, bidzatihi. Saya juga ambil Allah Subhanahu Wa Taala turun setiap sepertiga malam secara hakiki dengan zat dia di langit bumi ni. Akal awak boleh tak gabung dua ni sekali? Nah, dia akan kata apa? Jangan guna akal. Inilah orang guna akal banyak sangat. Dekat sini masalah dia. Macam batinnya. Tu saya pernah kata. Saya tanya sahabat-sahabat salafiyah kita, cuba fikir sama dengan saya. Apa perbezaan pendirian ini dengan pendirian golongan Kristian apabila mereka kata 3 tu 1, 1 tu 3, jangan tanya, percaya saja. Saya bukan nak samakan akidah awak dengan akidah mereka. Saya hanya tanya, ini strategi yang sama ke tak sama? Apabila ada tanaqud, apabila ada percanggahan secara logik saja, dia akan lari. Dia kata jangan guna akal. Mereka akan kata ini misteri Tuhan. Bila kita kata macam mana 3 dalam 1, 1 dalam 3 ni? Tuhan 1 ke 3? Dia kata jangan fikir-fikir, percaya sahaja. Kamu ni banyak sangat guna akal. Dia pun cakap benda sama. So bila kita tanya dekat atas ke dekat bawah sekarang ni? Tuhan dekat atas arasy ke dekat langit bumi? Tolong jawab soalan ni. Jangan kata percaya saja. Kalau kamu kata macam tu, betul apa saya kata tadi. Sebahagian pihak memaparkan agama seolah-olah dia ada percanggahan yang serius.